ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Sementara tu saya nak berkongsi tentang satu perkara yang penting, dan saya kira tidak ada benda lebih penting ke atas seseorang Muslim secara khususnya, dan ke atas seluruh umat manusia secara amnya. Itulah perintah supaya kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak sesekali mensyirikkannya. Kerana kita perlu tahu, tuan-tuan, dalam Al-Quran, perintah pertama Allah Subhanahu Wa Taala ialah supaya kita menyembahnya dan jangan sekali-kali mensyirikkannya. Itulah perintah pertama dalam Al-Quran. Perintah pertama bukan semayang in spesifik. Perintah semayang yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-43. Ni ayat lebih awal lagi. Saya tengok ayat yang ke-berapa, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a bina'an wa anzala 'alaikum minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian Allah Taala kata, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya, Allah Taala kata, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu. Itu perintah pertama dalam Quran. Ujung tu Allah Taala kata, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kamu menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan kamu mengetahuinya. Ya. Tapi this is the first order from Allah Subhanahu Wa Taala in Al-Quran. Ya. Perintah pertama bukan semayang. Ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat yang ke-43. Aqimus solah wa atuz zakat. Itu yang pertama sekali dalam Al-Quran tentang semayang, ya. Perintah pertama Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ialah menyembahnya dan jangan sesekali mensyirikkannya. That is the biggest order and the first order in Al-Quran. Itulah arahan pertama dan perintah yang paling besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jadi amat penting untuk kita mengetahui tentang ketauhidan dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah perkara yang paling asas, ya, perkara yang paling basic dan fundamental dalam Islam. Sebab itu Nabi SAW bila menghantar sahabatnya keluar daripada Madinah, Mu'adh umpamanya, bila Nabi hantar ke Yaman, apa Nabi kata? Umpamanya diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, innaka ta'ti qauman hum ahlu kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Nabi kata, kamu akan mendatangi ahli kitab, perkara pertama yang perlu kamu sampaikan kepada mereka ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa idza ata'u lizalik, bila mereka dah terima tauhid, dah tahu tentang ketauhidan, yakni mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah, barulah fa'alim hum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawat fil yaumi wal lailah. Baru bagi tahu mereka, wajib ke atas mereka, difardukan oleh Allah ke atas mereka untuk sembahyang 5 waktu sehari dan semalam, ya. Nampak? Jadi amat penting untuk kita mengetahui hal-hal yang bersabit dengan ketauhidan dan kesyirikan. Bahkan bila kita belajar akidah, itulah perkara yang paling penting, ya. Bila sebut tauhid, ialah kita belajar bagaimana nak benar-benar mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Syirik, tuan-tuan, jangan sesekali kita syirik atau terlibat dengan hal-hal yang bersabit dengan kesyirikan. Amat penting untuk kita melihat perkara ini, ya. Nampak? Dan kesan syirik ni amat besar. Sebab itu kita perlu menitik beratkan hal ehwal ketauhidan dan kesyirikan kepada masyarakat kita. Terutama kita amat tahu bahawa dunia Nusantara ni penuh dengan perkara-perkara syirik. Sebenarnya bukan Nusantara Melayu saja, ya. Dunia Arab pun sama, ya. Syirik memberi kesan amat besar kepada umat manusia, ya. Ada beberapa perkara yang amat besar kesannya bila berlaku kesyirikan ke atas manusia. Sebab itu perlu dielakkan. Jangan sesekali terlibat dengan kesyirikan dan hal-hal yang bersabit dengan kesyirikan.
Kadang-kadang benda kecil saja tak boleh. Ya. Fokus utama kita ialah mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkannya. Kesan besar syirik pertama, syirik adalah dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perlu kita tahu. Dosa semayang, kalau tak semayang dosa besar. Tapi berbanding syirik kepada Allah, syirik itu lebih besar. Kan? Sabit adalah hadis-hadis Nabi SAW. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Ibnu Mas'ud tanya Rasulullah, sa'altu Rasulullah ayu zambi a'zam, faqala an-nabi an taj'al lillahi naddan wa huwa khalaqaka. Ibnu Mas'ud tanya Rasulullah, manakah dosa yang paling besar? Nabi jawab, dosa yang paling besar ialah kamu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhlah 7 dosa yang amat besar yang akan menghancurkan kamu. Nombor 1, Nabi kata al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Begitu hadis-hadis yang lain daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, bila menyebut tentang dosa-dosa yang besar, tidak ada dosa yang besar selain daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. That is the biggest sin. Itulah dosa yang paling besar yang dilakukan oleh manusia. Ya. Sepakat para ulama, tidak ada khilaf dalam isu ini. Ya. Yang kedua, Allah Ta'ala tak mengampunkan dosa syirik. Kita boleh lihat dalam surah An-Nisa ayat 43. Firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfir duna zalika liman yasha. Allah Ta'ala boleh ampun dosa yang lain, tapi Allah Ta'ala tak ampun dosa syirik. Ada orang bunuh 99 orang seumpama yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim pada Abu Sa'id, tapi Allah Ta'ala mengampunkannya. Ya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain jika kita belajar akan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW manusia hadis-hadis. Dosa syirik tidak diampunkan oleh Allah jika dia mati sebelum dia bertaubat daripada kesyirikannya. Adapun jika dia mensyirikkan Allah kemudian bertaubat, seumpama orang-orang kufar ataupun orang Islam yang terbatas iman dengan sebab kesyirikan, jika dia bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala terima. Ini kalau dia tak bertaubat, kekal di atas kesyirikannya, tidak ada jalan lain melainkan tidak ada pengampunan ke atasnya. Amat berbahaya sekali. Yang kedua, yang ketiga, syirik, sesiapa yang melakukannya akan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memasuki syurga dan tempatnya dalam neraka kekal selama-lamanya. Kita lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-72. Kata Allah, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Siapa yang mensyirikkan Allah, Allah Ta'ala haramkan syurga ke atasnya. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan neraka tempat kediamannya selama-lamanya. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ